السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وصحبه أجمعين، ويتعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi syukur pada Allah Azza wa Jal. Dengan taufik dan inayah, keizinan daripada Allah, tak lagi kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala menunaikan sembahyang maghrib dengan caranya berjemaah. Seterusnya kita duduk di dalam majlis ilmu membicarakan perihal berkenaan dengan Sayyidus Salihin, ketua ataupun penghulu bagi orang-orang yang saleh, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada malam ni kita menyambung hadis yang ke-21 daripada bab berkenaan dengan khatamun nubuwah. Ada 2-3 hadis lagi berkenaan dengan bab tanda kenabian ataupun cop kenabian yang ada pada belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita baca dah pada hadis yang ke-21 tu sekerat. Kita baca start pada awal semula. Baru sedap sikit cerita dia tu. Hadis yang ke-21 muka surat 19 matan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa bihi ilahi qala حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي حدثنا علي بن حسين بن واقد حدثني أبي حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة رضي الله عنه يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا، ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به. وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل إلى نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. Hadis yang ke-21 ni dia nak cerita mengenai seorang sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi ini sebelum daripada memeluk agamanya Islam dan masuk Islam dengan
biyadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Salman Al-Farisi masuk memeluk agama lain tu banyak dah. Sebelum daripada memeluk agama Islam banyak dah. Bahkan khija jong pasir api ni, Majusi. Jong cucu api ni selama 40 tahun. Salman Al-Farisi. Sehingga kita cerita bahawasanya di akhir dia nak boleh kau sampai Madinah, ada seorang rahban ataupun padri. Maka padri tersebut menasihati dia, kamu pergi ke Madinah. Bila mana sampai di Madinah, kamu cari manusia sekian. Lepas diberikan tanda-tanda oleh padri saat ni. Kalaulah jumpa dengan lelaki saat ni, dengan ada beberapa tanda. Antaranya kita sebut apa ni? Tanda-tanda tersebut, kalaulah jumpa pada lelaki saat ni, maka kamu beriman dengannya. Kata padri saat ni kepada Sayyidina Salman Al-Farisi. Maka Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pergi ke Madinatul Munawwarah, pergi sore dan pergi bersama rombongan dia. Pergi ramai-ramai lah ke Madinatul Munawwarah. Maka katanya Abdullah bin Buraidah, aku mendengar Buraidah radhiyallahu anhu berkata, bila mana Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bertemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana dia bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana tiba di Madinatul Munawwarah, maka dia pun berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mana berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun bawa satu hidangan. Kalau kita agak satu talam. Dan dalam talam tersebut banyaknya adalah buahnya tamar. Ada buah lain, ada makanan yang lain. Akan tetapi banyaknya disyarahkan ulama, iaitu banyaknya daripada hidangan tersebut adalah tamar. Kemudian diletakkan di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bawa hidangan itu, bawa letak di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Salman, ma hadha?" Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Gapo ni wahai Salman?" Gapo ni kita sebut dah, bukannya Rasulullah itu tak tahu. Wah kurmanya, wah tamannya, apa ada makanannya dan sebagainya. Tetapi tujuan Nabi Muhammad bertanya gapo ni adalah tujuan apa kamu bawa makanan ni. Niat kamu tu tujuannya apa? Faham? Itu maksudnya. Bukan kata gapo ni wahai Salman, bukan menunjukkan bahawasanya Rasulullah tak tahu gapo dia makanan yang dibawa oleh Salman. Tak. Akan tetapi apakah tujuan yang kamu bawa makanan ni? Maka katanya apa Salman radhiyallahu anhu, maka Salman menjawab, "Shadaqatun 'alaika wa 'ala ashabik." Faham? Katanya Salman saat ni, ini wahai apa ya tuan, adalah sedekah untuk kamu dan sahabat-sahabat kamu. Kata Salman radhiyallahu anhu, saya bawa ni satu talam yang banyaknya dalam talam tersebut adalah rutab, buah kurma yang masih belum kering lagi, masih basah lagi buah kurma tersebut. Kalau kita pergi ke Mekah cari rutab, maka kurma tersebut basah-basah dan agak-agak pahit sikit, kelak-kelak gitu. Itu rutab. Maka katanya Salman, ini sedekah untuk kamu dan juga untuk ashab, untuk sahabat-sahabat kamu. Katanya Salman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuan Salman buat lagu ni, bawa makanan, bawa satu talam makanan, dia bawa menghadap pada baginda Nabi Muhammad adalah tujuannya adalah untuk nak test. Nak test adakah betul ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah betul ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana padri tadi, rahban tadi menasihatkan royak kepada Salman, kalaulah jumpa lelaki ni ada tanda-tandanya sekian, maka Salman pun pergi tadi nak try test. Jala ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Salman pun bawa makanan saat ni, pas tanya Rasulullah, gapo dia ni? Pas Salman menjawab, sedekah kepada kamu dan juga kepada ashabmu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farafa'aha, akad makanan tersebut. Apa? Kerana katanya Salman radhiyallahu anhu tadi adalah sedekah. Katanya Salman, yang saya bawa ni adalah sedekah.
Maka di antara tanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tidak makan hartanya sedekah. Apa tidak makan hartanya sedekah? Kerana katanya ulama, sedekah itu litarahum. Faham? Litarahum. Kita kalau nak ubi ke orang yang berada, kita kata. Nah, perkataan kita pun kena jaga juga. Ni orang tu kelas apa kira kelas lah. Pas kita pun ubi ke apa-apa kat ambil yang sedekah. Okey, tak kecil lagu tu. Nah, kelas-kelas berada lah. Ambil yang sedekah. Apa kerana dalam hati dia sedekah nak ambo. Nah, ambo tak sedar kalau kira. Nah, maka antara perkataannya adalah hadiah. Apa? Hadiah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana dikatakan oleh Salman tadi sedekah alaik wa ala ashabik, maka katanya Rasulullah farafa'ha, angkat makanan tersebut. Katanya ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh angkat tadi adalah Rasulullah sahaja yang tidak makan makanan tersebut. Adapun katanya riwayat sahabat-sahabat lain itu makan. Kira Rasulullah duduk dengan sahabat-sahabat dia saat ni. Maka mari Salman, mari satu hidangan saat ni. Lepas pula katanya Salman sedekah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh angkat makanan tersebut. Bermaksud Rasulullah sahaja yang tidak makan, akan tetapi sahabat-sahabatnya Rasulullah tu makan dengan apa yang dibawa oleh Salman radhiyallahu anhu. Maka katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, angkatlah hidangan ini apa? Hidangan ini kami Rasulullah dan ahlul bait Rasulullah tidak makan harta sedekah. Katanya Rasulullah, kami ma'asyirul anbiya dan ahlul bait, ahli keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak makan hartanya sedekah. Maka daripada cerita ni, permulaan ni, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bertemu satu petanda, satu pecamer yang mana katanya Padri tadi, awak bila mana sampai di Madinah jumpa lelaki saat ni, jumpa lelaki di Madinah, maka antara petanda yang ada pada lelaki tadi tidak makan harta sedekah. Maka satu poin ataupun satu tanda yang Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu jumpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Kemudian baginda Rasulullah apa? Kemudian datang pada esokan harinya. Datang kepada esokan harinya. Katanya ulama bukan bermaksud esok betul lah. Hari ni Salman Al-Farisi buat mari dah mula-mula. Pas esok pula, tak nanti esok. Beberapa hari, bermaksud selang 2-3 hari kau, tak nanti ke esok. Faja'al ghad bimithlihi. Ghad itu menunjukkan bahawasanya beberapa hari selepas pada tu datang semula, mari semula. Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bawa hidangan yang sama, makanan yang sama. Bukan makanan jenis lain lah, makanan yang tolong. Apa? Mari-mari bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya pula kepada Sayyidina Salman, "Ma hadza?" Gabriel pula ni soalannya. Faham? Itu sedekah katanya Salman Al-Farisi. Hak ni pula tanya Rasulullah pula, bawa untuk gapo pula ni? Maka katanya Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ini hadiah. Hadiyatul laka. Ini hadiah buat kamu wahai tuan. Maka bila mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mana mendengar Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menyatakan bahawasanya yang Salman Al-Farisi bawa tu adalah hadiah. Bagi tulah ya. Hak dengan sebelum tu ada buah kurma, ada buah rutab dalam hidangan tersebut. Tetapi tujuan ataupun niat Salman Al-Farisi saat ni untuk tujuannya apa? Maka permulaannya Salman Al-Farisi membawa hidangan tersebut dengan tujuannya sedekah, maka Rasulullah tidak makan. Bila mana datang kali kedua, Salman Al-Farisi bawa hidangan yang sama, maka dibawa sana dengan tujuannya dia kata kepada Rasulullah adalah hadiah. Maka katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ubsutu thumma nadhara ila al-khatam." Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidangkan. Hidang. Apa kerana Salman Al-Farisi ayat sini adalah hadiah, maka hidangkan. Lepas pada hidang, kemudian Sayyidina Salman Al-Farisi
radhiyallahu anhu melihat khatam yang terletak di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud satu petanda yang mana Salman Al-Farisi dapat mengetahui daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidak makan sedekah tetapi memakan hadiah. Pas pula tak ada lama pula berak nampak pula tanda kenabian yang ada pada zahir, pada atas belakangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua petanda. Apa? Dua petanda. Dua punya tiga dah. Mula-mula tak makan sedekah. Apa? Pas pula wak mari sat ni hadiah, makan hadiah. Pas pula nampak pula khatamun nubuwah yang ada atas belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan melihat ketiga-tiga keadaan saat ni, ketiga-tiga tanda saat ni, maka Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana tengok betul-betul akan petanda tersebut, kemudian Sayyidina Salman mengucap dua kalimah syahadah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Maka Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pada ketika itu Sayyidina Salman Al-Farisi adalah hamba milik seorang Yahudi. Amin. Pada masa yang sama Salman Al-Farisi adalah milik seorang Yahudi. Yahudi ambil Salman sebagai hambanya. Dan kerjaan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu adalah menanam pohon, tanam pokok. Kerjaan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Maka bila mana Salman Al-Farisi beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak ambil Sayyidina Salman Al-Farisi. Faham? Nak ambil, kalau kita agak nak ambil pegalah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Maka bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak ambil Sayyidina Salman, maka Yahudi tu bui syarat. Nak ambil boleh Salman ni, akan tetapi kena tanam pohon kurma. Tu katanya Yahudi saat ni. Boleh nak ambil, akan tetapi dengan caranya adalah ngupah dia adalah dengan menanam pohon kurma. Pas pohon kurma tersebut sebanyak 300 pohon. Bukannya seruah pohon lah, 300 pohon. Katanya Yahudi saat ni nak ambil Sayyidina Salman, syarat dia boleh, akan tetapi kena tanam 300 pohon. Syarat tersebut bukan kata kepada Salman saja, diberikan syarat tu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Salman seorang lah kena tanamnya. Kalau nak ambil boleh, tetapi syarat dia Rasulullah sendiri pun kena tanam 300 pohon yang disuruh oleh orang Yahudi tadi. Kalau kita dok dah dah mau menasabah kawin Nabi Muhammad, kawin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelas mana nak tanam pohon, dok sifat tawadhu'an baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya boleh beres, katanya Rasulullah kepada Yahudi sana. Maka kemudian Sayyidina Salman Al-Farisi bekerja di ladang kurma tersebut sehingga pohon-pohon kurma tersebut berbuah. Pas pula orang Yahudi tadi meminta supaya syarat dia tadi adalah menanam pohon. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu akan Salman Al-Farisi menanam pohon kurma itu. Disyarahkan ulama, Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, kalau kita lihat bui anak pohon tu, Rasulullah pun pacak tanah. Bui anak pohon, Rasulullah pacak tanah. Bui anak pohon, Rasulullah pacak tanah. Maksud dua-dua orang ni buat kerja sekali. Bukan Rasulullah tengok saja buat emang sore pada Rasulullah sendiri turun, Rasulullah sendiri menanam, dibantu oleh Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Selepas pada ditanam pohon kurma oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, semua pohon tadi berbuah. Buah selalu pada tahun tersebut. Tanam tahun tu juga buah tamar tadi, buah kurma tadi. Acu teragi Mekah buat kita sekali. Akak ada tanya dah.
Tanya tu Arab sana, lama mana sekala kalau tanah wah apa pohon taman nak boleh kebuah. Saya tanya. Tu lagi ke Mekah. Insya-Allah. Aku tanya, lama mana sekali? Kita apa tanya, ada tanya dah. Maka dia kata paling kurang nak boleh kebuah pohon taman ni 3 tahun. Paling kurang nak boleh kebuah pohon taman, pohon kurma adalah selama 3 tahun. Akan tetapi apa ni? Inilah yang disebutkan sebagai mukjizat. Amrun khariqun lil adah, perkara yang mana mencarikan adah berlaku kepada para anbiya, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Benda yang pelik, benda yang tidak berlaku pada zahir. Zahirnya kita saat ni waliknya bila mana tanah buah taman 3 tahun, 4 tahun baru buah. Hak ni tanah tahun ni buah selalu tahun tu. Apa tu? Mukjizat yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 300 pohon disuruh oleh Yahudi saat ni supaya tanam pokok saat ni, semua buah pada tahun tersebut. Bermaksud 299 pohon kurma buah pada tahun tersebut, kecuali 1 pohon yang tidak berbuah. Faham? 300 pohon kita ayat tadi, bermaksud habisnya tanah Salman Al-Farisi wi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salman Al-Farisi wi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buah belaka kecuali 1 pohon yang tidak berbuah. Faham? Berapa 1 pohon yang tidak berbuah? Rupa-rupanya 1 pohon saat ni ditanam oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Allah. 299 pohon ditanam oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepohon ya ditanam oleh Sayyidina Umar. Mungkin Sayyidina Umar nak terah tanah kau, nak ambil tanah kau sepohon ya. Dah nak ambil banyak-banyak tak gamuk. Maka ambil sepohon juga. Dia nak tanah juga Sayyidina Umar Al-Khattab. Apa hak dia tanah itu tak buah. Yang ditanam oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini disebut kecuali 1 pohon yang ditanam oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Guano dengan sepohon ni? Apa dengan sepohon ni tak buah? Hak lain buah molek-molek." Maka katanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Ana gharastuha ya Rasulullah." Ambo hak tanah ya Rasulullah. Kalau kita kat merah-merah muka-mukanya. Hak lain buah belaka, tiba-tiba sepohon tak buah. Ambo tanah ya Rasulullah, katanya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kita ke mana agak-agak? Waktu kata orang nak naneh juga. Pas tak jadi. Kalau kita lah. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kecek banyak, dia ambil semula, cabut semula yang ditanam oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, pas tanah semula. Lepas pada tanah semula, tahun tersebut buah pula. Buah semula pula. Tengok. Sedangkan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu manusia yang agung, tinggi darajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi seolah-olahnya ada lagi hak lebih tinggi daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tengok seolah-olahnya pohon kurma yang ditanam oleh Sayyidina Umar saat ni seolah-olahnya mengajuk. Apa? Sayang-sayang ambo habis nyepah kat tanah apa Rasulullah tanah. Ambo sore ya. Alah ambo nak buah seolah-olahnya. Semua pohon-pohon ditanam oleh tangan yang mulia, tangan yang agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sepohon je yang ditanam oleh Sayyidina Umar apa? Agung. Sayyidina Umar tinggi darajatnya di sisi Allah Azza wa Jal. Akan tetapi pada waktu tersebut ada lagi manusia yang agung, adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada situ katanya ulama menunjukkan bahawasanya pohon kurma bukan jenis peseng hidup, bukan jenis peseng nyawa, akan tetapi ada perasaannya kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa entah lagi kita. Entah lagi kita. Pohon kurma saat ni pun ada perasaan.
Orang lain gugur dia pakat Rasulullah tanah, dia sorang. Walaupun Sayyidina Umar tinggi dah. Tapi nak juga Rasulullah tu nak tanah juga. Sehingga orang lain tu buah, so tu tak buah. Lepas cabut semula tanah pula tu buah tahun tu juga. Tu perasaan pohonnya kurma yang mana tidak bernyawa, yang mana tidak bernafas, akan tetapi ada perasaan cinta kasih mahabbah kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pohon pun ada perasaan. Oleh sebab tu kalau tengok kajian-kajian Mak Saleh pun buat kajian juga, nak suruh pohon tu mapu. Maka bagaimana? Kata perkara-perkara yang buruk. Bodoh kau. Bengong kau. Ikutlah. Tengok. Dia seminggu kau lepas tu duk oyak semua, duk ngatik semua, benda-benda tak molek tu. Oyak. Kau pohon tu. Maka lama-lama jadi mapu pohon. Oyaknya. Kajian-kajian bukan dikaji pula air. Disebut benda tak molek. Tengok lego tu habis. Molekul dia tu jadi kucahannya habis. Jadi bolong habis. Jadi tak comel hudu nampak. Bila mana disebutkan perkataan yang bagus, perkataan yang baik. Perkataan yang baik ya, mungkin kata doa kau gabal lagi perkataan yang baik. Bagus kau, comel kau, cantik kau, perkataan yang bagus. Maka berubah molekul air tu. Apatah lagi kita diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mana meminum sesuatu minuman, makan satu makanan dengan bismillahirrahmanirrahim. Lagi-lagilah molekul air itu akan cantik, akan comel, pas masuk dalam tubuh kita pun jadi comel juga. Maka oleh sebab itu ibu belakang, ayah terutamanya serabut setara mana ke anak-anak kita pun jangan duk terlepas mulut ke ayat perkataan-perkataan yang tak bagus. Betul? Maka oleh sebab tu orang-orang dulu bila mana dia tengok anak tu buah lah kalau kita kata kan. Dia tak ayat Allah buah sungguhnya lah budak ni. Buah sungguh. Lepas pada tu ayat apa? Aktif weh anak demo ni. Saya kata. Semangat weh anak ni. Saya kata. Pas tengok anak tubuh pula kan. Sihat wala afiat molek. Itu ayat gemuk. Pas pula tengok anak buah main pecah tu pecah ni ki rumah ke. Dia tak ayat Allah berat lah. Allah tak ayat benda tak boleh. Ayat pandanya lah. Tu orang dulu. Faham? Menyebut perkataan-perkataan yang baik. Maka pandai sungguh anak tu pecah orang lain pula. Maka menyebut perkataan-perkataan yang bagus kepada anak-anak kita ni, terutama ibu. Maka jangan duk selupah mulut menyatakan menyebut perkara-perkara yang tidak bagus pada anak kerana ianya doa. Aman. Maka daripada hadis ini menunjukkan bahawasanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu melihat depan mata dia sendiri tanda-tanda yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Salman Al-Farisi beriman pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada tengok tu, tengok pula mukjizat yang berlaku. Hak tadi, tiga perkara tadi, tiga alamat tadi Salman Al-Farisi tengok depan mata dah. Gapo dia? Rasulullah tak makan harta sedekah. Rasulullah memakan hadiah. Lepas pula atas belakangnya Nabi Muhammad adanya khatamun nubuwah. Lepas pula tengok pula pohon yang ditanam oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya berbuah kecuali satu pohon yang ditanam oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian baginda Nabi Muhammad mencabut balik pohon kurma tersebut dan ditanam pada tahun tu juga berbuah pohon kurma itu. Tu menunjukkan perasaan pohon kurma tadi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang seterusnya kita habis malam ni. Wa bihi ilahi qala haddatsana Muhammad bin Bashar haddatsana Bishr bin Al-Waddah haddatsana Abu Aqil Ad-Dawraqi an Abi Nadrah Al-Awaqi qala sa'altu Abu Sa'id Al-Khudri an khatam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam يعني خاتم النبوة فقال كان في ظهري يضع بضعة ناشزة. Daripada Abi Nadrah Al-Awqi berkata, aku bertanya kepada Abi Sa'id
Al-Khudri radhiyallahu anhu berkenaan dengan khatam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu khatam nubuwah. Maka katanya khatam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berada di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan katanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, khatam tersebut, tanda kenabian yang ada pada atas belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti gumpalan daging yang sembuh. Bukan mendata kepada kulit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi timbul di atas belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gumpalan daging yang menyembul, maksud yang timbul, yang ada atas belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabihi ilahi qala haddatsana Ahmad bin Miqdam Abu al-Ash'athi al-Ajli al-Basri akhbarana Hamad bin Zaid an Asim al-Ahwal an Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi unasin min ashabihi fadurtu hakadha min khalfihi fa'arafa alladhi uridu fa'alqa ar-rida'a an dhahrihi fara'aytu mawdi'a al-khatam ala katifayhi mithla al-jum'i حولها خلال كأنها ثأليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu, katanya aku Abdullah bin Sarjis satu hari datang menghadap kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Abdullah bin Sarjis sahabatnya Rasulullah datang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mana datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya Abdullah bin Sarjis, aku ni mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari tu duk mari muta ku alik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muta dan duk keliling mutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut isyarat tadi fadurtu hakadha. Ni aku mutar gitu. Mengelilingi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang aku inginkan. Nabi Muhammad tahu gapo yang Abdullah Sarjis duk main mutar tu, iaitu untuk nak melihat khatamun nubuwah. Abdullah bin Sarjis ni mutak kepada Rasulullah, maka Rasulullah tahu dah dia mari sat ni nak tengok khatamun nubuwah. Kerana kemungkinan sebelum pada tu dia melihat apa mendengar sahaja orang menceritakan berkenaan dengan khatamun nubuwah, maka hari tu nak kita tengok sungguh lagu mana keadaannya khatamun nubuwah yang ada atas belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tak ada mukjizat baginda Nabi Muhammad, seolahnya Rasulullah mengetahui akan keinginan sahabatnya. Kemudian baginda Rasulullah mengetahui apa yang aku inginkan, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kecek banyak, terus dia melepaskan selendang, melepaskan rida daripada belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara jenis pakaian yang dipakai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rida. Rida dibalut tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balut tubuh. Faham? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam situasi ini pula ada situasi yang lain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana ada sahabat tadi mari duk mutar keliling ini dah, maka Rasulullah tahu dah Abdullah tadi nak tengok khatamun nubuwah, maka Rasulullah tak kecek banyak, terus Rasulullah buat turun. Bukan baju lah. Maka Rasulullah memakai rida buat tutup tubuh. Maka Rasulullah buat turun ridanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terus sahabat sani dapat melihat khatamun nubuwah yang ada atas belakangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya Abdullah bin Sarjis, kemudian aku melihat pada tempat khatamun nubuwah yang berada di atas belakang kedua-dua bahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia kata? Mithlal jum'i. Mithlal jum'i. Sebesar dia apa? Dia tulis ini sebesar genggaman tangan. Tapi disyarahkan ulama adalah al-jum' ni.
gumpalan jari jemari. Kita himpunkan jari jemari, ni khatamun nubuwah baginda Nabi Muhammad, katanya Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu besar ni. Seolah-olahnya mithlal jum', sebesar genggaman ataupun himpunan jari jemari. Dan di sekitar khatamun nubuwah itu terdapat tahi lalat kalau kita kata, ataupun seperti gumpalan jerawat dikeliling itu. Kita kata benda bulat, lepas pula keliling tu ada seperti jerawat gitu. Katanya Abdullah bin Sarjis. Termasuk dia tengok sana dengan apa yang dia meriwayah apa yang dia lihat. Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu. Kemudian sebelum daripada aku balik, katanya Abdullah bin Sarjis, kata dia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghafarallahu laka ya Rasulullah." Ghafarallahu laka ya Rasulullah ni bermaksud, kalau kira maksudnya ghafarallahu laka, moga Allah mengampuni dosa kamu. Akan tetapi bukannya tujuan Abdullah bin Sarjis ni nak doa kepada Rasulullah supaya Allah ampunkan dosa dia, lah. Akan tetapi itu katanya ulama tandanya ta'ajjub. Tandanya bahawasanya nak ayatnya tak ada arah perkataan yang Abdullah bin Sarjis nak ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad kerana boleh tengok live, kalau kita kata boleh tengok depan mata tanda kenabian saat ni, maka terus Abdullah bin Sarjis kalau kita agak latah mengucapkan kepada Rasulullah, ghafarallahu laka ya Rasulullah. Akan tetapi maknanya ataupun apa yang nak disampaikan kepada Abdullah bin Sarjis iaitu syukran ni'mati allati sana'aha an-nabi ma'ahu, berterima kasih kerana mengutuskan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersamanya. Katanya ulama, kerana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maksum, tidak ada dosa dah. Cumanya Abdullah bin Sarjis ni tak ada apa-apa perkataan dia ucapkan ghafarallahu laka ya Rasulullah. Kemudian katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaka, Rasulullah balas mula, walaka, ke atas kamu juga. Bila mana Rasulullah mengatakan walaka, ke atas kamu juga tu, menunjukkan bahawasanya hak ni memang betul-betul Nabi Muhammad mendoakan keampunan kepada Abdullah bin Sarjis ni. Hak mula-mula saat ni bila mana Abdullah bin Sarjis tengok khatamun nubuwah, kalau kita agak kejut agak, pas pula puas hati tengok khatamun nubuwah pada atas belakangnya Rasulullah, maka Abdullah bin Sarjis mengeluarkan ucapan ghafarallahu laka. Kalau kira maksud dia moga Allah mengampuni kamu, akan tapi katanya ulama berterima kasih di atas nikmat yang Allah Taala berikan kepada Abdullah bin Sarjis ni, boleh duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah balas mula walaka. Maka balasan Rasulullah kepada Abdullah bin Sarjis ni, hak tu baru betul Nabi Muhammad mendoakan keampunan kepada Abdullah bin Sarjis. Faham? Maka katanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi kamu juga walaka. Kemudian sahabat-sahabat lain yang berada di kawasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya pula kepada Abdullah bin Sarjis, adakah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohonkan keampunan untuk kamu? Nabi Muhammad minta ampun ke rema ke? Bila mana sahabat-sahabat ni dengar bahawasanya Rasulullah mendoakan keampunan, maka sahabat-sahabat lain pun nak jugalah soalannya. Kalau kita jangan hidup makan sore, kerana bila mana doa Nabi Muhammad diampuni dosa, kelas. Ampun sungguhlah. Maka bila mana sahabat-sahabat mendengar akan Rasulullah mendoakan tadi, maka sahabat yang ada situ tu tanya, ya Abdullah, Rasulullah doa ampun ke rema ke? Katanya Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu, ya, tetapi bukannya kamu saja, akan tetapi kepada kalian kamu juga. Soalnya tak sedut using Rasulullah doa juga ke rema. Kamu sorry lah. Kemudian dibacakan, Abdullah membacakan wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat, dan pohonlah keampunan kerana dosamu, dan pohonlah keampunan untuk orang-orang mukmin, lelaki baik dan perempuan baik. Itu di antara kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
berkenaan dengan khatamun nubuwah. Maka oleh sebab itu kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu diselubungi dengan maksiat, dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi lah kena banyak bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan di antara amalan walinya abdal, awliya Allah salihin, banyak makamnya. Antaranya wali abdal, perangai dia tu adalah sentiasa meminta keampunan bukan setakat kepada dia dan juga kepada orang yang lain. Kayak kita ni minta kau kita sorang, Allah punilah dosa hamba ya Allah, banyak kali harta hamba ya Allah, kereta baru, bini baru, kau dia belakang lah, tak ada orang sebelah rumah belapar kau gapo tak cara dah. Antara sifat walinya abdal adalah dia meminta ampun dia sorang, lepas pula minta ampun kepada seluruh mukminin dan mukminat. Maka oleh sebab itu dianjurkan oleh para alim ulama, iaitu jangan kita tinggal setiap hari apa, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Banyak-banyak baca selekeh, tetapi syurnya ulama-ulama iaitu 27 kali paling kurang, 27 kali pagi, 27 kali malam petang. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, ampunkanlah dosa hamba ya Allah, apabila dosa mukminin dan mukminat. Katanya ulama, faedah dia adalah mudah-mudahan bila mana kita membaca istighfar, istighfar tersebut bukan istighfar kita sorang, bahkan istighfar kepada mukminin dan mukminat. Banyak mana, ramai mana mukminin dan mukminat yang ada atas muka bumi ni. Berapa bilion yang ada mukminin mukminat atas muka bumi ni, maka faedahnya boleh kau kita juga. Faedah dia. Bila mana kita baca astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat sekali ya. Ramai mana ada apa mukminin dan mukminat atas muka bumi ni, maka banyak itulah faedah dia sampai kepada kita juga. Faham? Bukan ada di Malaysia sajalah, seluruh negara, seluruh pelosok dunia yang ada mukminin dan mukminat. Itu sekali. Kita lagi membaca 27 kali saat ni. Faham? Maka insya-Allah pada malam ni kita mengambil barakah daripada apa amalan alim ulama. Insya-Allah kita tutup malam ni dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita minta ampun kepada mukminin dan mukminat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa anak cucu kita, dosa semua mukminin dan mukminat, dan Allah mengislahkan akhlak perangai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah akan datang kita sambung berkenaan dengan sya'ri, rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita tutup dengan istighfar, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat sebanyak 27 kali. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, 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 astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat fi kulli lahzatin abada ala khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa dari kalimatihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.